Wa kadzalika, dan seperti itu juga. Jadi seperti apa? Seperti kami mengazab umat yang terdahulu tu, seperti itu juga kami akan azab orang yang kafir ni. Wa kadzalika, dan seperti itu haqqat kalimatu rabbika, tetap haqqat kalimah ni adalah hukuman, siksaan. Kalau kita terjemah siksaan lagi sedaplah. Tetapnya, pasti, haqqat ni pasti akan berlaku. Hak, kita hak, haqqun, haqqat, pasti akan berlaku siksaan rabbika, Tuhan kamu, alal ladina kafaru, ke atas orang kafir. Pasti akan jatuh siksaan Allah ke atas mereka. Pasti mereka akan disiksa. Itu yang kita tak boleh terpedaya dekat situ. Kita rasa macam betul dia ni, mereka ni betul dia. Jadi jangan terpedaya. Mereka pasti akan dihukum. Kerana apa? Annahum, ada yang tafsirkan li annahum, kerana mereka, annahum ashabun nar, kerana mereka adalah ahli syurga, ahli neraka. Ashabun nar, kerana mereka adalah ahli neraka. Ahli neraka kalau masuk neraka takkan tak kena siksaan. Tak kena siksaan. Mesti kena siksaan. Jadi orang-orang yang kafir ni, mereka pasti akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni itu pembuka mata kepada kita. Kadang kita melihat kepada dunia, penilaian dunia. Kalau kita tengok, kadang ajaran sesat ramai pula orang, ribu-ribu pula yang attend ajaran sesat. Betul lah mereka ni. Dan dekat Syiah kalau dia buat perhimpunan, ramai tak? Kalau dibenarkan lah. Sekarang dia tak dibenarkan. Kalau dibenarkan, ramai tak? Semua keluar underground semua. Dia semua underground ni. Semalam saya baru berbual dengan orang yang tangkap yang Syiah kuasa, tangkap Syiah di tiram tu. Agak ramai mereka ni. Dia ketua dia kena dah mati dah, betul dia dah mati tak semestinya. Ajaran tu masih apa lagi, dia underground. Syiah ni dia dari dulu dia underground. Dia dah biasa dengan undergroundnya networking, underground punya aktiviti ni dia dah biasa. Kita tak nampak. Kalau dia muncul aja ramai. Jadi kalau ajaran yang sesat, adanya dia dengan pengikut dia dah ramai itu, tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa kepada mereka itu. Jangan terpedaya itu. Yang terpedaya kalau mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasulullah SAW, mereka itu pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu Taala. Kita tengok kadang orang-orang yang menentang ayat-ayat Allah ni, mereka berleluasa di mana-mana negara. Kalau kita tengok, apa lagi kalau kita yang minoriti dengan hidup dalam orang kafir. Pasal surah ni adalah surah ketika Rasulullah SAW hidup sebagai minoriti tu. Jadi Rasulullah ni dia lebih lama hidup sebagai Muslim minoriti daripada Muslim majoriti. Kita ni nampaknya majoriti tapi macam minoriti juga. Itu lagi sakit hati tuan-tuan. Lebih bagus tinggal di Singapura. Memang kita minoriti, memang tak ada hak. Memanglah minoriti berapa persen saja orang Islam di Singapura nak ada hak apa? Tak ada hak. Memanglah kita minoriti. Dan yang teruk majoriti tapi macam minoriti. Hak pun tak ada juga. Orang pun boleh bijak-bijak juga, boleh ini juga. Teruk juga. Kita tak kena komplain ke? Apa ni azan? Azan ada orang komplain tak? Belum ada lagi. Semalam saya baru baca interview dengan Qadi lah. Interview. Dia akan orang komplain. Dia terima banyak komplain. Azan ni semua. Itu minoriti ke majoriti. Dan kena pelankan juga. Kalau ada komplain, jangan ada buat t-shirt semua, tulis semua. Ada teman-teman yang komplain, kena juga. Jadi dia cakap, tengok kita tinggal di sini, orang komplain juga.
tentang apa ni, tentang azan ni. Kita pula, diorang jual arak. Ini dia pesan dengan saya supaya beritahu dengan tuan-tuan jemaah. Saya sampaikan amanat dia kan. Ya kan? Kita ni, tempat kita, taman-taman kita, orang jual arak terbuka. Banyak sekali kedai-kedai jual arak. Kenapa kita tak tulis petition? Kita tahu melalak je cakap, ustaz-ustaz ni tahu cakap ini, cakap kita jaga ini. Cakap dengan jemaah, cakap dengan ketua jawatan taman ni semua. Supaya tulis petition, ambil tanda tangan semua. Supaya jangan dijual arak. Kita tak nak buat macam itu. Asal diorang boleh pula buat tentang azan. Azan ni boleh ambil tanda tangan ramai semua, tanda tangan semua. Nak bantah tentang azan kuat. Kita pula yang ini tak nak buat pula. Masalah kita lah dekat umat Islam ni. Dia ada masalah. Tak tahu lah dekat majoriti ke minoriti ke. Nampak dia majoriti tapi macam minoriti. Tapi hidup macam minoriti. Baik minoriti. Jadi yang saya nak ikat, Rasulullah SAW hidup sebagai minoriti lebih lama hidup sebagai Muslim majoriti. Minoriti 13 tahun di Mekah. Jadi tengok dihina, dihini semua dan tengok mereka senang. Kalau kita hidup sebagai minoriti, contoh dia di Singapura, Islam dan hak sebagai Islam ni ditarik, digini, sakit hati tak? Ada tak? Siapa tu? Apa di Singapura? Apa Ustaz? Yang Islam hak sebagai Islam ditarik, tak boleh amalkan Islam. Ada tak? Ada ke tak ada kalau di Singapura? Tuan-tuan cakap satu lagi. Saya tengok betul ke tidak. Hak tak boleh amalkan Islam di Singapura. Apa dia? Agaknya. Kalau orang tanya tuan-tuan cakap je. Kalau orang Singapura mengada-ngada cakap Singapura baguslah, progresif, Muslim ini, tanya dengan dia satu benda je. Boleh pakai tudung tak anak kau di sekolah pemerintah? Itu je tanya. Boleh pakai tudung tak? Boleh pakai seluar, boleh pakai kain lapor tak? Kalau boleh pakai kain tak? Anak pergi sekolah sampai ke menengah 5, boleh ke tidak? Jawapan dia apa? Tak boleh lah. Mana boleh? Daripada darjah 1 sampai menengah 5 kena pakai skirt, kena pakai ini. Itu apa? Itu ada hak. Amalkan tudung pun tak boleh. Jangan cakap pakai tudung, nak laporkan pakai kain pun tak boleh. Nak laporkan sikit pun tak boleh. Kita pakai apa? Pergi ke sekolah pakai skirt lah. Tuan-tuan tengok kalau kita pergi sekolah. Saya sana sekolah sampai menengah 4. Mana ada orang pakai tudung? Mana ada orang pakai tudung? Sampai sekarang undang-undang tu ada. Muslim tak boleh pakai kena pakai uniform sekolah. Kita tension tuan-tuan. Bila saya balik tahun 2003, bila saya balik ke Singapura tu, macam mana anak aku? Madrasah tak ramai tuan-tuan. Tak ramai student, tak banyak madrasah. Madrasah tak boleh ditambah. Di sana tu madrasah tu tak boleh ditambah walaupun satu madrasah. Tak boleh add lagi madrasah. Itu undang-undang dia. There's no madrasah. Pasal saya ini pengalaman saya bila kita apply untuk commercial school, dia kata ini bukan madrasah, kita tak boleh tambah madrasah. Ini tuan-tuan nak tambah madrasah sekolah agama, swasta punya lah kita kata, senang-senang je. Sana tak boleh. Dia ada 5 itu je. Tak boleh penambahan. Jadi berapa ramai orang yang boleh hantar ke madrasah? Kenapa je anak saya bila balik sana nak sekolah mana? Zonghua jugalah sekolah pemerintah. Tengok dia balik dengan pinafore tuan-tuan. Balik lepas tu pakai tudung, pakai tu. Oh, sakit hati tuan-tuan. Sakit hati. Benar college student. Saya tengok budak perempuan ni pakai itulah hitam, tudung hitam semua dengan abaya semua hitam ni. Perempuan mana pula pakai bagi ya. Sekarang saya tengok kasut dia, kasut sekolah. Tengok kasut dia, kasut sekolah. Lepas tu dia berhenti depan sebelah rumah saya, college lah. Junior college. Dia berhenti situ. Dengan tudung, dengan hitam tau, semua hitam sekali. Tapi dengan kasut sekolah. Agak-agak nak masuk sekolah tu kena buat apa? Nak buka pakai skirt. Itu kita akan progresif Muslimnya.
progresif. Itu orang Singapura tak berani cakap. Pasal apa? Saya pun dulu tinggal sana pun tak boleh cakap. Kena tangkap lah kan. Kena tangkap. Zulfikar tu ada satu orang yang bawa isu ni, dia lari dia ke Australia. Diorang tangkap dia. Diorang ada isu tudung punya isu. Sampai sekarang tak ada orang yang boleh mencabar tudung punya isu. Dah berpuluh-puluh tahun. Tak ada orang yang boleh cabar tudung punya isu. Itu baru satu je kita cakap. Itu tudung punya isu. Saya kalau orang Singapura mengadakan saya cakap, tudung macam mana Syekh? Boleh pakai tudung lagi? Tudung. Jangan cakap boleh merayu. Kemudian cakap apa? Langsung tak boleh pakai tudung. Pasal apa? Hidup di bawah tapak kaki babi memang gitulah senangnya. Kalau senang dunia cakap macam gitulah. Sebagai minoriti pandai-pandai lah kita hidup di bawah mereka ni, dipijak mereka. Sebagai minoriti, sakit hati tak? Memang sakit hati bila melihat mereka dengan kekayaan, dengan itu pula. Macam sekarang ni lah, di Palestin tu mereka orang Arab kaya, orang kita sini macam nak mati, macam nak ini. Orang tengok aja kita kena bunuh, kena seksa, kena ini. Orang tengok aja. Memang sakit hati. Itu Allah cakap, jangan kamu terpedaya dengan kebebasan mereka, dengan Allah SWT beri kepada mereka nikmat dunia ini, kerana mereka ashabun nar, kerana mereka adalah ahli neraka. Allahu Akbar.